Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz hadir ke konti sekali lagi. Ya, terima kasih kerana jemput saya. Masya-Allah. Sebab apa nak beri peringatan Ustaz ya? Sebab manusia ni kena selalu diingat-ingatkan, berulang-ulang pun tak apa Ustaz kan? Dan mungkin sebagai pendahuluan kita, tajuk kita yang Ustaz pilih tentang saat pertama bersendirian di alam barzah. Itu yang semua orang akan hadapi ni Ustaz, saat-saat ini Ustaz. Silakan Ustaz sebagai mukadimahnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Terima kasih kepada penerbit Nurhayati Paradi dan juga para pendengar yang setia menunggu saat bersama untuk kita membicarakan perjalanan kita di hadapan nanti. Saat-saat yang kita akan sorang-sorang dan kita akan bersendirian di waktu mana kita di alam barzah nanti. Hari ini kita rasa seronok kerana kita dikelilingi. Dalam hidup kita, kita melihat ramai orang yang di sekitar kita. Satu hari nanti kita tidak akan ada lagi orang yang bersama dengan kita, kecuali yang kita lakukan di atas dunia ini, yang kita sentiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu cuba melarikan diri kamu daripada kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dipulangkan pada alam ghaib dan juga alam penyaksian. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di waktu itu Allah mula dedahkan semuanya amalan-amalan yang kamu kerjakan di dunia dan sewaktu mana kamu sebelum dihadapkan di hadapan Allah. Hari ini orang melihat amalan kita luaran saja, tetapi orang tak pernah melihat amalan dalaman kita. Apa yang terdapat dalam jiwa kita jarang dipandang dan jarang diperhatikan oleh manusia. Tetapi waktu mana kita menghadap nanti, amalan-amalan ini akan mula didedahkan, sama ada amalan luaran ataupun amalan dalaman. Hari ini para pendengar yang dihormati sekalian, kita berbicara tentang satu saat di mana kita kali pertama kita bersendirian, yang kita sendiri akan berada di dalam tanah kubur, dan tanah kubur yang mula asal kejadian kita, kemudian kita akan dikembalikan balik ke tanah tersebut. Ini pun yang kita telah bincangkan dalam perbincangan sebelum daripada ini, dan kita telah sebut bagaimana saat kita diturunkan mayat kita, bagaimana suasana yang akan berlaku di saat mana kita berada di alam barzah. Mula-mula kita diletakkan, kemudian bagaimana kita mula berbau tanah di hadapan muka kita, kemudian di saat mana kita dalam keadaan yang mula nak ditinggalkan pada diri kita, dan di saat ini kita akan mula bersendirian. Saya sendiri sehatinya saya nak sebut, bila saya sebut dan saya baca dan saya belajar tentang tajuk saat pertama bersendirian di alam barzah ini, saya rasa cukup gentar dan saya cukup rasa bimbang terhadap amalan terutama amalan saya sendiri. Saya bimbang bagaimana saat yang akan dihadapi nanti, kerana saat itu saat penentuan kepada amalan-amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau sekiranya berjayanya kamu di alam itu, berjayalah kamu di alam-alam yang akan datang nanti. Tetapi kalau sekiranya kamu tidak berjaya di alam itu, maka kamu tidak mungkin kamu boleh berjaya pada masa-masa yang akan datang nanti. Jadi alam ini alam yang besar pada diri kita, dan alam ini di antara alam perjalanan yang awal dalam hidup kita, untuk kita memastikan bagaimana berjaya tak berjaya kita hidup di atas dunia ini. Berjaya kita bukan berjaya pada pandangan kasar di kalangan kita. Seringkali di kalangan kita pandang apabila rumah kita dah besar, maka kita berjayalah. Apabila kita lihat anak-anak kita berjaya masuk ke universiti, maka kita memandang kita berjaya. Ataupun kita memiliki harta benda yang banyak, kita pun rasa kita berjaya. Tapi kita tak pernah fikir bagaimana berjayanya kita di alam barzah nanti. Berada di alam barzah ini saat yang paling kita kena rasa tekuni dan perlu untuk kita kaji pada diri kita, kerana jarang orang boleh mengetahui keadaan yang sedemikian rupa. Para pendengar yang dihormati sekalian, mari kita mulakan perbincangan kita tentang mengenai saat kita pertama bersendirian di alam barzah nanti. Apabila kita dah mula ditinggalkan, orang dah mula ke bumi mayat kita, dan apabila saat mana kita dah mula dilunjurkan, kita mula sunyi je kubur kita.
Di waktu itu kita akan boleh melihat bagaimana berdirinya dua orang malaikat Munkar dan Nakir di hujung kaki kita. Kita boleh melihat di saat ini perkara yang pertama yang akan berlaku pada kita yang disebut dengan amalan-amalan soleh kita akan mengelilingi semua jasad kita ini sendiri. Ini perkara yang pertama yang akan berlaku pada diri seseorang. Ini pun yang disebut oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan oleh Abu Adunya, dituturkan bahawa jika satu mayat itu telah diletakkan dalam kubur, amalan-amalan solehnya akan datang dan mengelilinginya. Dan yang ni yang pertama yang akan berlaku. Kita mula boleh melihat bagaimana solat kita datang, zakat kita ini datang, dan semuanya akan datang keliling kita. Dan jika didatangi malaikat pada sisi kepalanya, perkara yang pertama sekali akan datang pada kita ialah bacaan Al-Quran yang sudah berada di hujung kepala kita. Ini Al-Quran yang akan berada di hujung kepala kita. Jika didatangi pada sisi kedua kaki dia, bangun malam dia juga akan berada di hujung kakinya. Malaikat datang di sebelah kepala, kemudian tengok-tengok dia baca Quran. Lalu malaikat pergi ke hujung kaki. Malaikat bergerak di hujung kaki. Bila sampai di hujung kaki saja, malaikat lihat saja dia bangun malam. Hamba Allah ini bangun malam. Kemudian bangun malam dia berada di sana. Kemudian malaikat ini datang kedua belah tangan dia pula. Datang sebelah kedua belah tangan. Kedua tangan dia akan sebut, demi Allah dia telah menghulurkan kami bersedekah di atas dunia dahulu dan banyak berdoa sehingga tidak ada jalan bagi kalian menuju dirinya di sini. Tangan ni akan jawab, jangan masuk melalui tangan ini. Kerana tangan ini ada dua benda yang dia sedang sentiasa buat di atas dunia dahulu. Yang pertama, dia rajin bersedekah. Hamba Allah ni rajin sangat menghulurkan bantuan. Kemudian yang kedua, tangan dia tak pernah berhenti daripada menadah berdoa kepada Allah. Katanya tangan demikian. Kemudian dalam keadaan demikian, lepas pada itu, malaikat ni pun cari tempat dia nak masuk. Mula nak diganggu kepada hamba Allah ini. Kemudian dia datang pada mulutnya. Datang yang tempat seterusnya, dia datang pada mulut. Mulut, zikir dan puasa sudah berada di tempat itu. Zikir sebut, ya Allah, wahai malaikat, dia ni sentiasa berzikir kepada Allah. Mulut dia tak pernah berhenti menyebut nama Allah. Kan pagi lagi dia sebut dah, subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Pagi lagi dia bangun, dia dah sebut dah, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Zikir-zikir ni jangan tinggal. Kerana zikir-zikir ni mula sebut, ya wahai malaikat, dia tak boleh, jangan masuk melalui mulutnya. Kerana mulutnya sentiasa berzikir dan dia sentiasa berdoa dan dia sentiasa dalam keadaan berpuasa pada saat-saat tertentu. Ni kita nak masuk 9-10 Muharram ini, kita jangan tertinggal puasa pula. Puasa yang besar pahala 9-10 Muharram ini yang kita akan sampai nanti. Kemudian lepas pada itu, dalam demikian juga demikian juga dengan solat dia. Sedangkan kesabaran dia berada pada sisi yang lain pula. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita demikian, jika aku melihat ada tempat yang terbuka, akulah yang akan menjaganya. Katanya salat dan katanya sabarnya. Sabar ni akan cari tempat mana ruang yang terbuka yang malaikat nak masuk untuk nak mula ganggu pada diri seseorang ini. Semua amal soleh dia akan melindungi dia sebagaimana seorang yang melindungi saudara dia. Bagaimana kita kan, bila ada je orang nak buat khianat pada seorang ini, kita akan lindungi. Dan amal soleh ni akan lakukan demikian. Dan keluarga dia ataupun anak-anak dia, pada saat itu dia katakan pada dia, kamu tak payah jawab, tidurlah. Semoga Allah memberikan keberkatan dalam pembaringan kamu di saat ini. Amalan-amalan ini, betapa setianya teman-teman kamu, betapa baiknya sahabat-sahabat kamu. Ini sahabat-sahabat yang sebenarnya ialah amalan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan melindungi pada diri kita di saat mana kita berada di dalam kubur ini sendiri. Kalau kita baca lagi dalam satu riwayat yang sama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, dia sebut begini, demi Allah yang jiwa aku di tangannya, kata Rasulullah, sesungguhnya jika seorang mayat itu telah diletakkan di kuburan dia akan mendengar suara tapak-tapak kaki yang mula meninggalkannya. Orang yang menghantar tadi kembali pulang, dia dengar telapak kaki itu bunyi bunyi yang meninggalkan tempat dia. Jika dia seorang yang mukmin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, solat dia akan berada di kepala dia.
Solat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut solat akan berada di kepala. Riwayat tadi kata Quran yang berada di atas kepala. Tak kisahlah, yang pentingnya ada amalan yang melindungi pada diri seseorang ini sendiri. Kemudian solat yang dia jaga tadi akan berada di kepala dia. Zakat di sebelah kanan dia. Puasa di sebelah kiri dia. Sedangkan perbuatan baik, kebaikan dan ihsan di kedua kaki dia. Semua benda-benda yang baik semua berada di kaki dia. Kemudian didatangi oleh malaikat di sisi kepala dia, maka amalan solat mengatakan terus. Amalan solat kata jangan masuk di jalan ini. Kerana jalan ini jalan yang dia sentiasa jaga Allah. Dia tak kamu jangan masuk di kawasan ini. Lalu didatangi sebelah kanan hamba Allah ini. Kita ni didatangi sebelah kanan pula. Amalan zakat pula menjawab. Amalan zakat kata jangan masuk jalan ini. Dia sentiasa mengeluarkan zakat dalam hidup dia. Datangi pula di sebelah kiri pula. Bila datang sebelah kiri, puasa pula mengatakan hal yang sama juga. Puasa kata jangan biarkan, kamu tak boleh datang di tempat ini. Setelah tu datang kedua kaki, perbuatan kebaikan dia, ihsan dia ni, mula dalam keadaan demikian menyebut jangan masuk di tempat ini, jangan masuk. Dia sampai peringkat demikian. Ini keadaan yang pertama yang saya nak sebut kepada kita. Tatkala mana kita menghadap di hadapan Allah nanti, kita dibaringkan, kita senyap je dalam kubur di saat itu, perkara yang pertama yang akan melindungi kita ialah amalan-amalan. Berbahagialah kalau kalian hidup sentiasa menjaga amalan. Berbahagialah kalau kita sentiasa hidup jaga amalan. Bukannya dengan hafalan, bukan sekadar dengan hafalan dalam hidup kita, tetapi amalan kita yang kita kerjakan. Solat kita, kemudian puasa kita, zakat kita, haji kita dan segala amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Tak kurang juga yang disebut dengan kata-kata yang baik yang keluar daripada bibir kita, ataupun amalan yang baik yang kita kerjakan dalam hidup kita. Perkara yang pertama yang akan melindungi kita tatkala mana kita dalam kubur nanti ialah amalan-amalan. Dan rugilah bagi siapa-siapa yang sibuk mengumpulkan bekalan untuk ditinggalkan. Dia mengumpulkan harta yang banyak. Tiba-tiba waktu mana dia menghadap, Quran pun dia tak boleh baca. Waktu mana dia menghadap, dalam keadaan solat pun dia tak terjaga. Bagaimana di saat mana dia menghadap di hadapan Allah, keadaan aurat dia pun dia tak sempurna dalam hidup dia. Di saat ini amalan dia tidak mampu untuk menjadi pelindung pada diri dia. Perkara yang pertama yang akan berlaku pada hamba Allah tatkala mana mula dibaringkan di alam barzah nanti, keadaan inilah yang kita akan nampak bagaimana amalan itu mula kabut untuk jaga pada kita. Kemudian yang kedua, para alim ulama sebut berdasar kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas pada amalan-amalan ni mula kalut jaga pada kita, perkara yang kedua akan berlaku, kita akan didudukkan dan disandarkan oleh malaikat. Malaikat mula sandarkan kita dan dudukkan kita. Inilah dia sebut, di saat itu kita boleh melihat bagaimana kain kapan kita mula meluruh turun ke bawah. Kita mula lihat kapas-kapas itu jatuh, melekat sedikit demi sedikit. Kita boleh bau kapur barus yang baru dikebumikan kita. Yang disebut dengan sandarkan ini, ulama-ulama kata yang confirmnya ialah ruh. Bukan yang disebut dengan jasad itu. Tetapi roh kita boleh lihat roh kita mula disandarkan. Bila disandarkan ini, berdasar pada hadis yang disebutkan daripada Jabir bin Ibnu Abdillah disebut, dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang cerita tentang ini, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, katanya Jabir Ibnu Abdillah disebut, jika satu mayat itu telah diletakkan di kuburannya, akan diperlihatkan padanya pada saat mana selesai saja dia mula amalan-amalan dia tu datang nak jaga pada jasad dia ini. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan yang seumpama matahari yang mula saat terbenam pada hari tersebut. Mula diperlihatkan mentari itu terbenam je pada hari yang pertama. Kita boleh lihat katakanlah kita dikebumikan lepas asar, ataupun kita dikebumikan lepas pada zuhur. Kita dikebumikan, kita ni sama ada waktu ni lah, waktu asar ataupun subuh dan sebagainya. Hari yang pertama kita berada di alam barzah itu, kalau kita seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala mula tunjukkan, kita sandar aja, Allah tunjukkan tentang saat bagaimana terbenamnya mentari pada hari itu. Lalu dia pun bingkah bang, dia pun terkejut, hamba Allah ini terkejut sambil dia usap kedua mata dia sebut pada malaikat, biarkan aku mengerjakan solat malaikat, aku tak solat lagi hari ini. Dia sebut demikian. Malaikat pun jawab. Hadis ni hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Abi Ad-Dunya dan juga Ibnu Abi Asim yang cerita tentang perkara demikian. Malaikat kata, tak ada dah solat untuk kamu,
Tak ada dah puasa untuk kamu, tak ada dah zakat untuk kamu. Walakin numu kalil arusah, tidurlah kamu hari ni bagaikan hari pengantin baru untuk diri kamu. Saat yang terindah dah pada kamu, waktu mana kamu dah mula menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan yang berlaku, dan banyak riwayat-riwayat yang cerita tentang bagaimana kita mula disandarkan ataupun kita didudukkan. Ruh itu didudukkan di saat mana malaikat nak mula pertanyaan, soalan malaikat ini untuk ditanya tentang amalan-amalan. 2. Yang ketiga, para pendengar yang dihormati sekalian, mula saat itu datangnya malaikat Munkar dan Nakir. Dan di waktu itu malaikat Munkar dan Nakir ini datang dalam keadaan yang saat mana kita menjadi kegerunan yang amat sangat. Kita tengok malaikat dah mula datang tak boleh, tapi ada satu tempat yang malaikat Munkar dan Nakir akan datang juga di saat tersebut. Di saat ini, kalau kita perhati dalam kitabnya cerita tentang mengenai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, saat ini akal kita mula dipulangkan balik. Allah Subhanahu Wa Taala bagi nampak macam mana keadaan yang sebagaimana kita sekarang ini. Berlaku riwayat Umar Ibn Al-Khattab, dia sebut, Rasulullah sebut pada Umar, wahai Umar, apa yang kamu akan lakukan jika kamu nanti meninggal dunia? Rasulullah tanya Sayyidina Umar, Umar, kalau kamu meninggal dunia nanti, kamu nak buat apa, Umar? Rasulullah tanya demikian. Lalu di waktu mana kamu tengok kaum kamu mengukur kain kapan kamu sepanjang 3 hasta, Rasulullah kata, kemudian satu bentang lengan kamu dalam keadaan dimula nak dikapankan kamu, kemudian mereka datang kembali pada kamu untuk memandikan kamu. Kamu nak buat apa, Umar? Di saat mana orang dah mula nak mandikan kamu, mengkafani kamu, kemudian kamu diberi wangi-wangian, bau kapur barus untuk kamu, lalu mengusung kamu hingga mereka membaringkan kamu di liang lahat. Rasulullah tanya Sayyidina Umar, kamu nak buat apa di saat itu, Umar? Di saat mana orang dah mula nak mandikan mayat kamu, mula dalam keadaan nak kapankan mayat kamu, mula dalam keadaan demikian, bagaimana keadaan di kamu di waktu itu? Selanjutnya kata Rasulullah, orang mula bumikan mayat kamu, timbunkan dengan tanah dan menguburkan kamu, wahai Umar. Begitu mereka pergi meninggalkan kamu langsung didatangi oleh malaikat penjaga kubur, yakni Munkar dan Nakir. Rasulullah kata, dah orang berlalu dah pergi, Umar. Malaikat Munkar dan Nakir ini akan datang tanya pada kamu. Suara mereka itu, katanya Rasulullah, suara malaikat Munkar dan Nakir itu seperti halilintar yang menggegarkan, dan sorok mata dia bagaikan petir yang menyambar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bunyi suara dia tu, kamu dengar petir-petir kan, yang halilintar, yang sabung menyabung itu, kamu rasa kecut kan? Kamu rasa kecut. Di saat mana kamu tengok mata dia tu berkilat, macam berkilatnya petir yang menyambar itu sendiri. Lalu Rasulullah katanya dia, rambut dia tu terseret sampai ke tanah. Rambut malaikat Munkar dan Nakir tu seret sampai ke tanah. Kemudian mereka pula mencakar-cakar kubur dengan taring hingga membuatkan kamu rasa takut, Umar. Malaikat ni datang tu, dia bunyi bunyi tu, kamu tak pernah rasa suasana yang berlaku ini, keadaan yang berlaku pada kamu. Lalu apa yang kamu akan lakukan, wahai Umar? Rasulullah tanya. Umar tanya balik Rasulullah, apakah saat itu aku masih mempunyai akal seperti sekarang, ya Rasulullah? Tanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tanya Rasulullah, waras ke aku di saat itu, ya Rasulullah? Tengok keadaan yang menakutkan begitu. Lalu Rasulullah kata, ya, kamu dalam keadaan waras, kamu tak bingung, kamu dalam keadaan kamu nampak, kamu perhati betul keadaan yang sedang berlaku di saat itu. Umar berkata, kalau begitulah aku ni akan tak tahu apa lagi yang aku akan mampu nak lakukan, ya Rasulullah, di saat yang aku berhadapan suasana begini. Tak tahu nak buat apa. Kerana apa dia? Kerana nak jawab apa dia dengan malaikat Munkar dan Nakir yang datang ini sendiri. Ini keadaan yang berlaku lah. Ini cerita tentang mengenai keadaan yang berlaku ini. 2. Yang 3. Yang keempat, para pendengar yang dihormati sekalian, apa yang berlaku pada kita? Di saat mana malaikat Munkar dan Nakir datang itu, akan datang satu kekuatan pada kita. Kalau kita boleh buat yang ni. Apa dia? Quran yang melindungi kita. Quran, para pendengar yang dihormati sekalian, Quran ini akan menjadi pelindung pada kita. Al-Quran saya baca dalam hadis-hadis Rasulullah, dan saya dengar daripada guru-guru saya sentiasa sebut, kamu baca Al-Quran, kamu jangan tinggal Al-Quran. Kalau kamu tinggal Al-Quran dan kamu tak boleh baca Al-Quran, kamu akan menyesal dalam kubur nanti.
Biar kamu menangis sekarang. Menangis sekarang. Kamu tak boleh baca Quran kan. Kamu buka Quran tu. Kamu jalankan jari kamu. Kamu tu gerakkan jari jemari kamu tu. Kamu sebut pada Allah. Ya Allah. Tak boleh baca ya Allah. Tak boleh baca ya Allah. Kamu menangis. Kamu menangis sekarang lebih baik. Kerana Quran akan menjadi pelindung pada kamu. Kalau kamu boleh baca. Wahai orang yang boleh baca. Kamu jangan tinggal Al-Quran. Dalam hidup kalian kamu baca Al-Quran. Bila kamu baca Al-Quran sebelum mandi subuh, kamu baca Al-Quran, kamu ambil Quran, kamu riba Quran pada diri kamu. Quran akan menjadi pelindung pada kamu ni. Kalau kita tengok dalam hadis yang cerita tentang mengenai bagaimana yang disebut Al-Quran ni, yang hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Ibn Samit, yang diriwayatkan oleh Ibn Ubaid Ad-Dunya dalam tahajud dia, Ibn Ad-Duras dalam Fadail Al-Quran, dan Hamid Ibn Zawj dalam Fadail A'mal, dia mengatakan begini: jika salah seorang di antara kalian bangun pada satu malam, kalian hendaklah baca Quran tu kuat sikit. Bangun malam-malam tu baca kuat sikit Quran. Kemudian kerana suara kuat itu akan mengusir syaitan dan juga jin yang fasik yang mengganggu kamu. Kamu bangun malam-malam tu jangan kamu tinggal, baca kuat-kuat sikit suara kamu. Kerana bila kamu baca kuat itu suara kamu bukanlah sampai mengganggu jiran sebelah, jangan. Cuma nak sebutnya kamu baca kuat itu menyebabkan jiwa kamu jadi kuat. Perasaan kamu jadi kuat. Syaitan pun tak berani nak ganggu kamu. Kemudian dalam keadaan demikian, para malaikat yang berada di udara serta para penduduk mendengar bacaan tersebut dan akan solat bersama kamu. Dan katanya disebut dalam kitabnya demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, apabila malam itu telah berlalu, malam tersebut bertautan akan bercakap kepadanya seraya berkata, ingatkanlah dia akan waktu-waktunya dan berlemah lembutlah kepadanya. Quran ni akan sebut apabila kita tertidur penat sangat, apabila kita ni penat membaca Quran, kita tertidur. Dalam keadaan kita tertidur, katanya Quran, kamu ingat ya, kamu ingat pada dia ni seorang yang lemah lembut dengan Al-Quran, sampai kepenatan demikian dia. Jika kematian telah mendatanginya, Rasulullah cerita lagi, Al-Quran akan datang dan berdiri di sisi kepala dia ketika mana orang-orang sedang memandikannya. Al-Quran yang kita baca ni kan, kita baca, kita dengar, kita riba, kita peluk dia dan kita belai dia, Quran tu akan berdiri di hujung kepala kita. Di saat mana melihat orang mandikan mayat kita, Quran tu tengok saja. Jika mereka telah selesai mandi, Al-Quran ni masuk hingga berada di antara dada dan kain kapan dia. Quran tu pun masuk di antara dada dan kain kapan kita. Ini kelebihan Al-Quran yang kita sentiasa baca. Jika telah dimasukkan ke dalam lubang kubur dan datang pada dia malaikat Munkar dan Nakir, katanya Rasulullah, Al-Quran keluar dan ambil posisi di mana di antara diri dia dengan mayat, di antara malaikat Munkar dan Nakir dan juga mayat. Maksudnya apa dia? Al-Quran tu akan jadi peguam bela pada kita. Dia akan sebut terus. Dan dalam keadaan demikian, kemudian kedua malaikat itu akan berkata pada dia, jauh kamu daripada kami, kerana kami nak tanya soalan pada hamba Allah ini. Quran, kamu jangan dekat-dekat, pergi jauh, jangan dekat dengan orang ni. Lalu Al-Quran tu jawab, demi Allah, aku tidak akan melepaskan diri aku daripadanya, kerana aku dapat memasukkannya sehinggalah aku dapat masukkan dia ke dalam syurga Allah. Jika kalian berdua diperintah untuk melakukan sesuatu itu hak kalian. Tetapi katanya Al-Quran, aku akan menjawab bagi pihak dia. Kamu nak tanya apa dia, kamu tanya sekarang. Kemudian Al-Quran itu melihat ke arah si mayat. Al-Quran ni pun tengok pada kita. Waktu mana kita meninggal dunia tu, Quran tengok. Quran tanya, kamu kenal ke aku? Kamu kenal ke aku? Lalu mayat ni jawab, tak kenal. Katanya mayat jawab, tak kenal. Kamu ni siapa? Ni keadaan yang akan berlaku dalam kubur nanti. Lalu Al-Quran sebut, aku adalah Quran kan. Kamu kan hidup atas dunia dahulu rajin baca Quran. Kamu hidup dengan Al-Quran. Akulah yang menjadikan kamu bangun sepanjang malam. Kamu tak tertidur kan baca je aku. Air mata kamu tu mengalir je. Yang menjadikan aku haus sepanjang siang. Kamu baca Quran tu sampai dahaga-dahaga kamu baca Quran. Kamu baca Al-Quran. Kemudian kamu tak terikut nafsu kamu. Kenapa kamu rajin baca Quran? Kemudian pendengaran kamu terjaga kan? Penglihatan kamu terjaga kan? Kamu dapatkan aku di antara teman-teman kamu sebagai teman yang paling jujur dan di antara saudara-saudara yang paling jujur. Sekarang kamu boleh lihat bagaimana jujurnya aku dengan kamu. Waktu mana kamu hidup dahulu, kamu tak jumpa teman-teman sebegini.
Dan sekarang kamu tengok, aku ni peneman pada kamu kerana kamu teman aku. Oleh kerana itu, aku akan menyambut kamu dengan senang hati. Setelah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, kamu tidak akan menemukan kesulitan dan kesedihan lepas pada ini. Para pendengar yang dihormati sekalian, saya nak sebut pada para pendengar, sebenarnya kalau saya baca dalam hadis-hadis Rasulullah, Quran ni memang satu kekuatan. Kalau para hadirin sekalian tertinggal Al-Quran, para hadirin sekalian tertinggal kekuatan. Kekuatan di dunia dan kekuatan kita dalam kubur nanti. Kalau kita rajin hidup kita dengan Al-Quran, sentiasa baca Al-Quran, dan hidup kita mencuba dengan Al-Quran untuk kita dapatkan bacaan Al-Quran. Kalaupun kita tak reti, kita riba juga Al-Quran, cari juga guru-guru Al-Quran, kita dapatkan guru-guru Al-Quran. Di waktu ini kita akan rasa penat, tetapi waktu mana kita di sana nanti, kita akan rasa keringanan yang amat sangat yang berlaku pada kita. Para pendengar yang dihormati sekalian, kemudian lepas pada itu, lepas pada Quran ini, Quran cerita banyak tentang bagaimana Al-Quran pelindung. Rasulullah SAW cerita tentang Al-Quran. Tetapi oleh kerana keterbatasan masa kita ini, saya nak sebut, di saat itulah lepas pada Quran sebut begitu, malaikat mula datang. Malaikat Munkar dan Nakir itu datang, mulalah sesi soal pertanyaan yang akan berlaku pada kita. Pertanyaan-pertanyaan dalam kubur ini yang kita akan bincangkan akan datang nanti. Dalam perbincangan pertanyaan, soalan Munkar dan Nakir yang menyebabkan kita ni rasa sesak sangat dada kita, dan kita rasa bimbang sangat. Untuk kita ni nak lepas ke boleh tak lepas dengan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir ini sendiri. Saya rasa ini di antara perbincangan kita untuk kita boleh nampakkan gambaran bagaimana saat kita akan dihadapkan di hadapan Allah di saat mana kita kesendirian di alam barzah nanti. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan. Memang beritahu Ustaz ya, bila kata tentang bila saat pertama bersendirian di alam barzah, sangat-sangat kita perlukan sahabat kita iaitu Al-Quran Karim. Semoga Allah sentiasa rezekikan kita dengan Al-Quran insya-Allah di atas muka bumi. Dan kita akan berhenti rehat ketika Ustaz, dan semoga rakan-rakan pendengar kita akan beri laluan kepada iklan. Dan untuk anda ada sebarang pertanyaan persoalan, boleh hubungi kami di talian 03 6205-1500, Facebook ikim.fm, SMS dan juga Twitter, insyaAllah untuk sama-sama kita kongsi-kongsikan pertanyaan anda insyaAllah. Dan kita akan kembali selepas ini menerusi Mau'izati hanya di Ikim FM, pilihan utama petang anda. Pilihan utama anda hanya di Ikim FM, kembali bersiaran Mau'izati petang Khamis ini. Alhamdulillah bersama yang bahagia Ustaz Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan di awal tadi sebagai tajuk kita saat pertama bersendirian di alam barzah. Dan kita ada pertanyaan soalan daripada sahabat-sahabat kita di talian. Terlebih dahulu kita raikan Ustaz ya. Pemanggil pertama dari Kajang, Haji Mustafa. Silakan Tuan Haji. Kiranya kita tak berapa pandai baca Al-Quran, jadi kita buat malam macam contoh sedekah dan solat 5 waktu. Lepas tu kita buat solat sunat dan tahajud tiap-tiap malam. Jadi kita sangat teringin nak baca Quran, tapi tak berapa nak pandai nak baca tu. Boleh tak kita hanya peluk Al-Quran tu, cuma kita minta, ya Allah ya Tuhanku, bagilah aku syafaat pada, kerana aku tak dapat nak baca dengan lancar Al-Quran ni, supaya dalam kubur besok dapat terang masa kita mati. Itu saja dapat membantu kita. Terima kasih Tuan Haji. Dan satu lagi Ustaz, kita raikan dari Seremban, Puan Khadijah. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak bertanya, apa yang saya dengar tadi adalah kelebihan membaca Al-Quran sebelum subuh. Bagaimana pula kalau kita tak membaca Al-Quran sebelum subuh, tapi menjadi amalan membaca Al-Quran ikut waktu terluang kita, misalnya selepas subuh ataupun antara maghrib dan isyak? Adakah orang yang membaca pada masa macam itu juga akan mendapat kelebihan yang seperti Ustaz terangkan sekarang? Sekian, terima kasih. Sama-sama. Satu lagi Ustaz boleh ya? Kita raikan dari Kajang, Cik Ahmad silakan. Saya nak tanya, saya kalau boleh tolong bagi tahu melalui radio, adakah apa-apa rujukan buku yang boleh kita beli untuk lebih faham tentang Ustaznya pencerahan ini dalam radio ni? Sebab nampaknya begitu baik. Jadi adakah apa-apa buku yang Ustaz boleh rujukan? Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin Ustaz nak kita kongsikan jawapannya. Saya nak jawab kepada pertanyaan peluk Al-Quran tadi. Kadang-kadang ada di kalangan kita tak boleh baca Al-Quran, kemudian dia tak boleh baca. Bagi saya lihat paling-paling tidak kita kena berusaha dalam hidup kita untuk baca.
dan bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, walaupun kamu sebut kak, walaupun kamu sebut kak, kita nak sebut pada Allah tak boleh, kita nak baca tak boleh. Lalu kita nak sebut apa? Kita tak boleh nak sebut. Lalu kita jalankan jari kita atas tulisan Quran. Kita sebut kak. Katanya Rasulullah, kak itu pun pahala. Pahala untuk diri kamu, untuk kamu nak baca. Baca juga Al-Quran dan kamu kena usaha untuk membaca. Dan jangan kita tak usaha langsung. Saya bimbang kalau kita sekadar kita jadikan Al-Quran sebagai hiasan saja ataupun sebagai pelukan kita saja tanpa kita berusaha. Kena juga berusaha. Jangan kita beralasan. Kalau kita sebut, kalaulah sekiranya belakang parang itu jika diasah, lama-lama akan tajam juga. Takkanlah diri kita yang kita ni dalam keadaan kita tak reti, kita didik, lama-lama kita akan mengerti. Lama-lama kita akan faham dan lama-lama kita akan dapati benda demikian. Saya nak sarankan sangat kepada mereka yang tak boleh baca Quran. Kalaupun kalian tak boleh baca Quran, kalian kena duduk dan riba Al-Quran. Riba dan jalankan jari-jari jemari kalian itu atas tulisan Al-Quran. Dan kalian bagi tahulah pada Allah. Sebutlah pada Allah, ya Allah aku tak boleh baca ya Allah. Sambil tangisan kalian yang kalian menangis itu kerana takutnya tak boleh baca Al-Quran ini, paling-paling tidak pun kita harap supaya Allah mengampunkan dosa kita. Allah merahmati dalam hidup kita. Tetapi selagi mana kita bernyawa, tolonglah belajar. Dan orang yang belajar ini dia tidak akan menyesal bila dia menghadap di hadapan Allah dalam keadaan dia belajar dan dia belajar Al-Quran Karim ini sendiri. Yang kedua, saya nak sebut tentang di bacaan Al-Quran tadi. Bila masa yang paling afdal? Memang betul. Masa yang paling afdal ialah pada waktu mana sebelum mana subuh. Disebut dalam Al-Quran Karim pun sebut, Innal Quran al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya Al-Quran yang dibaca sebelum mana subuh itu akan menjadi peguam bela pada kamu sewaktu mana kamu berada di alam barzah nanti. Akan menjadi saksi pada kamu waktu mana kamu menghadap di hadapan Allah nanti. Jadi itu sebelum mana subuh. Sementara kita nak tunggu saat subuh, kita bangun baca Quran. Ataupun kalau tak boleh juga, kita bacalah Al-Quran pada masa-masa yang terluang. Dan sering kali ditanya pada saya, berapa kali sehari kita kena baca Al-Quran dalam hidup kita? Kita kena tanya berapa kali sehari kita makan. Kita makan berapa kali? Dia jawab kita makan 3 kali sehari. Kalau kita jawab 3 kali sehari, maknanya Al-Quran mesti dibaca 3 kali sehari juga. Kenapa? Makanan untuk jasad yang akan hancur, manakala Al-Quran dibaca untuk roh yang akan terus hidup. Itu dibeza, dipanggil demikian. Kita ni kalau lagi kita makan, lagi cepat kita mati. Lagi kita akan mudah menghadap depan Allah. Tapi kalau kita baca Al-Quran, lagi kita baca Al-Quran, lagi hidup roh kita. Lagi banyak ilmu yang kita dapat. Lagi kita baca Al-Quran, lagi kita menghampiri dengan Allah. Kita duduk, kemudian kita talaki, kemudian kita tadabbur Al-Quran, lagi dekat kita dengan Allah. Jadi waktu mana kita nak baca Al-Quran ni, jangan sekadar kitanya baca sekadar-kadar begitu, jangan. Tetapi kita bacalah dalam keadaan satu sistem yang baik, susunan yang elok, kemudian pada masa yang terbaik. Di antara masa yang terbaik ialah lepas pada maghrib, masa yang terbaik. Lepas pada waktu solat, masa yang terbaik. Dan di antara masa yang terbaik juga ialah lepas pada waktu sebelum daripada waktu subuh ini, di antara amalan yang terbaik untuk dibaca Al-Quran pada diri seseorang ini sendiri. Kemudian ditanya tentang rujukan yang kita belajar dan kita baca ni. Para pendengar yang dihormati sekalian, sebenarnya saya telah gabungkan daripada beberapa buah kitab. Di antara kitab yang saya gabungkan dan saya sebut 2-3 kali dalam perbincangan sebelum daripada ini, kitab yang asas yang saya baca, kitab yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, di mana kitab ini kitab asalnya bahasa Arab dan telah diterjemah Syarhus Sudur bi Syarhil Hal Mauta wal Qubur, cerita yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kitab ini kalau dia telah diterjemah dan disebut dengan Ziarah ke Alam Barzah. Kemudian kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah, yang di mana kitab tersebut yang telah diterjemah yang disebut dengan Di Sebalik Tabir Kematian. Kemudian ada lagi kitab yang lain yang kita boleh belajar yang disebut dengan kematian, peringatan tentang hari kematian yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah, dan banyak lagi karangan-karangan kitab-kitab rujukan, cuma jarang disebut saja. Jarang orang nak bagi tahu tentang bagaimana keadaan ini. Oleh demikian, para pendengar boleh pergi ke kedai-kedai kitab dan cari kitab-kitab cerita tentang alam yang kita akan lalui satu masa yang akan datang nanti. Ini sekadar kita sebut dan ringkasan yang kita lakukan.
InsyaAllah, Alhamdulillah. Dan mungkin juga kita nak raikan satu lagi soalan terakhir daripada rakan kita di Facebook. Nizam Nazira tanya tentang apa beza Ustaz antara fitnah kubur dengan azab kubur, Ustaz? Kalau kita sebut tentang fitnah kubur, ialah pertanyaan-pertanyaan yang akan datang, yang insya-Allah dalam siri yang akan datang nanti kita akan cerita tentang fitnah kubur. Pertanyaan-pertanyaan, kesan daripada pertanyaan itu akan berlakunya azab kubur. Azab kubur maknanya kalau sekiranya kalian tidak mampu untuk melalui pertanyaan-pertanyaan itu, tak mampu dijawab, ada dua golongan yang tak mampu menjawab. Satu golongan yang disebut dengan munafik, satu lagi golongan yang disebut dengan kafir. Bila orang munafik dan kafir, dia tak boleh jawab, ditanya soalan. Bila tanya soalan tak boleh jawab, tanya soalan tak boleh jawab, azab kubur akan berlaku padanya, akan berlaku. Tetapi kalau sekiranya di seorang mukmin ditanya soalan, ditanya soalan, dia akan jawab dengan jawapan yang tegas, tanpa dalam keadaan yang dia gentar dan rasa bimbang. Dia jawab dengan amalan-amalan yang dikerjakan. Dia bukan sekadar mendapat dia tidak akan mendapat azab kubur, bahkan dia akan mendapat nikmat kubur, dan kuburnya di antara taman kepada taman-taman syurga Allah. Masya-Allah, Alhamdulillah, itu antara pencerahan daripada yang bagi Ustaz. Dan Ustaz sebenarnya nak meraihkan juga permintaan sahabat-sahabat. Dah lama ni Ustaz minta untuk Ustaz bacakan doa. Hari ni kita cerita tentang saat pertama bersendirian di alam barzah, mungkin juga sebagai penutup juga, dan juga ni awal tahun ni Ustaz, hijrah. Mungkin kita nak menunaikan juga hajat sahabat-sahabat nak dengar Ustaz untuk berdoa pada petang hari ni. Mari kita sama-sama tadah tangan untuk kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita di awal tahun ini Allah jadikan kebaikan dalam hidup kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah, apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku mayat kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Di saat mana kami mula dimandikan mayat kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa-dosa kami dengan guguran air merenjis di badan kami itu ya Allah. Di saat mana kami mula dikapankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Di saat mana kami mula diusung dan disembahyangkan nanti ya Allah, kamu jadikanlah anak kami anak yang saleh ya Allah, yang akan mengimamkan sembahyang mayat kami nanti ya Allah, yang akan mengusung mayat kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Tatkala mana kami mula diletakkan di alam barzah nanti ya Allah, kamu jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Jadikanlah saat itu saat yang terindah dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah agar diketemukan kami dengan arwah ayah kami yang meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah. Kami merindui saat belayan kasih sayangnya ya Allah. Di saat mana kami didukung olehnya ya Allah, di saat mana kami bergelak ketawa bersamanya ya Allah. Sayangnya ya Allah, di saat ini tiada lagi hilayan tawa itu ya Allah, kecuali tadah doa ini ya Allah. Ampunkanlah dosa arwah ayah kami ya Allah. Jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah dengan para nabi, para awliya salihin ya Allah. Ya Allah, tatkala mana kami di hadapan kamu nanti ya Allah, saat mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Kami takut dan kami bimbang ya Allah dengan dosa-dosa yang pernah kami lakukan ini ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu ya Allah, bersama dengan para nabi, para awliya salihin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami
Mohon keampunan dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Kami mengakui ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah ya Allah yang menyebabkan kami seringkali diuji dan diuji dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sekeji mana pun kami ya Allah, sejahat mana pun kami ya Allah, sebanyak mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, kamu pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Kamu pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami akan mengadu doa ini ya Allah, kecuali pada kamulah yang mendengar doa hamba yang saleh ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آمين.